Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang diberikan oleh pensyarah saya, iaitu Cik Nur Ashikin binti Cik Yusof. Tajuk saya ini adalah keistimewaan berpuasa dari segi Al-Quran dan sains. Kumpulan kami mempunyai 7 ahli kumpulan, iaitu Fikri Hai, saya, dan ada juga Badrul, Hafiz dan Fakri, iaitu setiap daripada mereka sudah diberikan tugas masing-masing. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat, dan puasa menurut syarak ialah menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang bermaksud kepada orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa di atas kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berpuasa adalah ibadah yang banyak memberi faedah kepada kita dan manfaat, dan antaranya dengan berpuasa kita dapat mengawal paras gula dalam darah dan memperbaiki tindak balik insulin dalam badan. Dan berpuasa banyak manfaatnya. Kami ada 3 objektif, iaitu objektif pertama ialah mengkaji imam berpuasa kepada fizikal dan mental menurut Islam dan sains. Yang kedua, membahas perbandingan puasa antara sunnah Rasul dan sains. Dan yang ketiga ialah menganalisis kesan pengabaian amalan puasa dari segi Islam dan sains. Hikmah berpuasa terhadap fizikal menurut Islam dan sains. Hikmah berpuasa menurut Islam dari segi kesihatan, mendapatkan kesihatan yang baik. Puasa dalam Islam merupakan satu cara membersihkan tubuh dari toksin dan memberikan kesihatan yang bagus. Daripada Ali Kamarullah Wajhah bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada seorang Nabi dalam kalangan Bani Israel. Hikmah yang kedua, sabaran dalam diri. Dikatakan demikian kerana pada bulan ini orang Islam dilatih untuk bersabar melalui ibadah puasa. Menahan lapar adalah latihan bersabar. Imam Ahmad meriwayatkan berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Beliau menyebutkan hadis ini bahawa Nabi SAW bersabda, puasa bulan kesabaran dan 3 hari setiap bulan yang hilang dari panasnya dada. Di dalam bulan Ramadan terdapat ibadah puasa, solat tarawih, membaca Al-Quran, kebaikan, ihsan, menderma, memberi makan, berzikir, berdoa, taubat, istighfar dan lain-lain. Hikmah yang ketiga iaitu melatih diri lebih berdisiplin. Berpuasa dapat membolehkan seorang itu menguruskan masanya sebaik mungkin. Hikmah berpuasa terhadap fizikal menurut Islam dan sains. Menurut sains, membantu mengawal kadar gula dalam badan. Amalan berpuasa dapat membantu mengawal kadar gula di dalam darah, terutamanya bagi orang yang mempunyai risiko untuk menghidap penyakit kencing manis. Yang kedua, meningkatkan kekuatan mental. Puasa bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan kerana memerlukan kekuatan mental dan kemampuan untuk menahan keinginan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menguatkan jantung. Dalam satu kajian, berpuasa selama 24 jam dapat meningkatkan hormon pertumbuhan dengan berkesan. Pada tahun 2019, ramai sekitar 18 juta orang mati disebabkan penyakit jantung. Bukan setakat itu, berpuasa juga dapat mendisiplinkan diri daripada makan berlebihan. Seterusnya dapat mengurangkan pengambilan kalori. Perbandingan dan kesimpulan. Menurut Islam, berpuasa memastikan kita dapat mengawal hawa nafsu kita, perilaku buruk dan memastikan disiplin dapat dijaga. Manakala dari sudut sains pula, puasa dapat memberikan tubuh badan untuk beristirahat yang dapat mengurangkan pelbagai penyakit. Perbandingan puasa antara sunnah Rasul dan sains. Yang pertama dari segi amalan bersahur. Amalan bersahur dilakukan pada awal pagi sebelum masuknya waktu subuh. Amalan bersahur dapat memberi kesegaran kepada seseorang sebelum mereka bermula berpuasa. Nabi bersabda, hendaklah kamu semua bersahur kerana sesungguhnya dengan bersahur itu ada keberkatan. Bersahur adalah sunat muakkad bagi yang berpuasa. Seterusnya berbuka dengan kurma. Kurma dipilih kerana pada ketika itu di kawasan Rasulullah SAW tinggal, buah kurma sangat melimpah ruah. Berbuka dengan tamar juga dapat memberi keberkatan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana buah kurma merupakan makanan yang suci.
Kenyataan ini disokong daripada riwayat At-Tirmizi seperti yang tertera dan dikuatkan lagi dengan riwayat Abu Daud. Selain itu, mengurangi tidur dan banyak istighfar. Amalan sunnah Rasulullah SAW adalah dengan mengurangi tidur pada waktu siang dan memperbanyakkan istighfar. Oleh itu, para ulama menyebut tidur sepanjang hari di bulan Ramadan merupakan perkara yang dimakruhkan. Perbuatan tidur sepanjang hari pada bulan Ramadan dapat mengurangkan fadilatnya, berlawanan dengan adab dan dapat hilangnya rasa nikmat kepayahan semasa berpuasa. Daripada aspek sains pula, amalan bersahur untuk kesihatan diri. Kajian saintifik menekankan bahawa penekanan Nabi agar sahur dilewatkan mempunyai sebab yang tersendiri, iaitu ia menepati waktu sarapan pagi. Oleh itu, dengan bersahur akan menggantikan sarapan pagi yang tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadan agar kesihatan kita sentiasa terjaga. Kebaikan kurma dalam kesihatan boleh mengelakkan daripada beberapa penyakit kanser, membantu menguatkan tulang serta boleh merawat masalah usus. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan otak. Berpuasa dari segi kesihatan adalah bagus untuk otak. Ia mampu meningkatkan daya tumpuan. Antara sunnah Rasulullah dalam bulan puasa ialah bersahur, berbuka dengan kurma dan mengurangkan tidur. Manakala dari segi sains pula, semua sunnah Rasulullah ini mempunyai manfaat dan kelebihannya. Untuk objektif ketiga, iaitu kesan pengabaian amalan puasa dari segi Islam dan sains. Dari segi Islam, terdapat banyak dalilnya memberi amal keras kepada mereka yang sewenang-wenangnya berbuka puasa tanpa uzur syar'i. Allah juga bersabda, barang siapa yang berbuat kebaikan pada bulan itu, maka itu adalah lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Rasulullah bersabda bahawa berpuasa di bulan Ramadan akan diberikan balasan langsung daripada Allah, di mana jika berbuat baik di bulan Ramadan, pahala yang diperolehi akan berlipat kali ganda. Terdapat banyak kesan jika mengabaikan amalan berpuasa. Antaranya ialah berdosa jika meninggalkannya. Perbuatan ini amat tidak disukai Allah. Yang kedua, kesannya juga dapat merugikan kita jika meninggalkannya kerana kehilangan manfaat puasa. Akhir sekali, jika meninggalkan puasa dengan sengaja, menyebabkan seseorang dikenakan kewajipan kafarat, yakni seperti memberi makanan kepada orang miskin atau melakukan puasa ganti. Manakala kesan pengabaian amalan puasa dari segi sains, pertama, mengganggu metabolisme dalam badan. Puasa selama sebulan dalam bulan Ramadan melibatkan perubahan pola makan dan waktu makan. Kedua, meningkatkan risiko diabetes. Amalan berpuasa dapat mengawal paras gula dalam darah dan memperbaiki tindak balas insulin dalam tubuh. Ketiga, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Faktor-faktor risiko yang menjadikan penyakit jantung dan strok adalah tahap lipid dalam darah dan pembekuan darah. Perbandingan dari segi Islam dan sains. Antara kesan pengabaian amalan berpuasa menurut perspektif Islam ialah dosa dan pelanggaran, kehilangan manfaat puasa dan menghadirkan kewajipan kafarah. Manakala menurut perspektif sains pula, pengabaian tersebut memberi kesan kepada kesihatan manusia. Untuk rumusan objektif yang pertama, puasa mempunyai banyak hikmah terhadap fizikal dan mental seseorang seperti yang diajarkan Islam dan sains. Ia dapat meningkatkan kesihatan seseorang dengan membantu menurunkan berat badan dan mengawal metabolisme. Selanjutnya, sunnah Rasulullah dan sains menunjukkan bahawa anjuran Rasul mempunyai dasar ilmiah yang mendukung keseimbangan hidup yang sihat. Oleh itu, sunnah Rasul dapat meningkatkan ikatan dan rohani, membentuk fizikal badan yang optimum. Akhir sekali, pengabaian terhadap puasa memberi kesan buruk dalam aspek fizikal dan rohani. Dari segi Al-Quran, ia mencerminkan ketaatan seseorang, manakala sains, ia memberi kesan terhadap metabolisme badan. Rumusan, secara keseluruhan, keistimewaan berpuasa merangkumi dimensi spiritual dan fizik. Berpuasa tidak hanya mendekatkan diri hamba dengan ilah. Berpuasa juga dapat memberikan manfaat kepada diri, iaitu kesihatan.